الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh. Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita pada masa yang kita ada ini, kita sahuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjunjungkan retahannya di dalam Al-Quranul Karim, sebagai kita ni orang yang beriman, orang yang menganutkan agama Islam. Ini adalah anugerah, perkara yang limpah kurnia daripada Allah Jalla Jalaluhu kepada kita. Pada tanggal yang kita ada ini, lebih daripada setengah daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebagai maklum, sidang Jumaat yang dirahmati, bulan ini yang besar sekali, yang kita sebagai umat Islam, yakni kita menerimakan perlambagaan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum daripada datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Madinatul Munawwarah, tidak difardukan di atas Nabi dan di atas umat Islam bersiam di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Sehingga berkatanya alim ulama kita daripada ahli sejarah, senantiasa Nabi tadi itu menerimakan Al-Quran Al-Karim daripada Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan sampaikan 15 tahun, sehingga tahun yang kedua daripada hijrah barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Taala supaya mensiamkan berpuasa di dalam ini bulan. Maka syariat ini, perlambagaan ini, undang-undang ini, hukuman ini akan berterusan kepada hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala gariskan sebagai umur bagi ini dunia. Bulan ini yang besar sekali, yakni Allah Ta'ala waktu turunnya Quran daripadanya. Maka kita sebagai orang Islam nak terasa di dalam pikiran kita, kesedaran kita, pahaman kita, kata bulan ini bukanlah bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sebagai bulan biasa. Terkadang kita faham kata bulan Ramadan adalah ada isti'adah, rabuk, sekadar tanduk tamniam prapeni di dalam orang-orang Islam kita. Ini adalah perkara yang kita faham daripada hak kita faham itu agaknya kurang betul lah sikit. Karena bulan ini bukan bulan ada isti'adah, bukannya bulan biasa. Bahkan bulan ini adalah bulan yang Allah Ta'ala menggandakan ganjaran bagi kita, kalaulah kita mengetahui kan akan
kelebihan dan kekuatan yang penting di dalam ini bulan. Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Turunnya Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kekuatan. Tak ada siapa pun boleh nak mempertahankan kekuatan Tuhan. Tak ada siapa pun boleh nak melemahkan kekuatan Tuhan. Sama ada perkara yang ada di langit-langit dan sama ada perkara yang ada di atas muka bumi. Apatah lagi kita sebagai manusia yang Allah Ta'ala jadi dalam keadaan dhaif, tidak ada kekuatan bagi kita. Al-Hakim, Allah Ta'ala ini bersangatan bijaksana di dalam masalah. Tuhan nak letakkan satu perkara. Allah Ta'ala waktu turunkan Quran ni, itu sifat dia. Hijau waktu turun Quran mula-mula sekali, dalam Islam kita sebagai maklum bagi kita. Sidang Jumaat yang dirahmati, mari kita pakat tadabbur tengok. Mari kita pakat tengok, mari kita pakat perhati, renung. Sangkit tengok. Nak we tahu kata gapo tu ada ayat hak kita dalam Quran tu. Kerana Quran ni sebagai menepati roh bagi roh kita, makanan bagi jiwa kita, bagi diri kita sebagai manusia. Kalaulah kita baca Quran, diri belakang tu imam baca Quran tapi kita tak faham apakah arti. Walaupun kita dapatnya ganjaran pahala daripada Tuhan, tetapi itu bukan tujuan. Tujuan yang besar sekali, Allah Ta'ala nak uji kita memahami, faham akan isi kandungan Tuhan sekadar mana kita mampu. Kerana Quran ni perkara yang Tuhan nak uji kita faham. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang terang supaya manusia itu memahami akan isi kandungannya. Bukan Tuhan waktu turun sebagai perkara yang kita tak boleh nak faham, tak boleh nak reti, tak boleh kita memahami. Itu bukan. Allah Ta'ala waktu turun mula-mula sekali, ayat yang kita senantiasa ada dengar, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun 5 ayat mula-mula sekali. Ayat yang turun sempurna, hak sempurna turun dalam Quran, suratul Fatihah. 7 ayat tu turun sekaligus. Hak lain Tuhan turun dengan munajjaman, turun sikit ke sikit, sikit ke sikit, mengikut kehendak, mengikut keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu kepada ayatnya. Cuba kita perhati pada ayat Iqra, ayat mula-mula sekali waktu di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa Allah Ta'ala waktu turunkan suratul Iqra ataupun suratul Al-Alaq ni awal sekali di dalam Al-Quran? Kerana apabila kita kembali kepada sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa dia itu dibangkit jadinya Nabi, jadinya Rasul, dinamakan masa itu adalah masa jahiliyah. Masa jahiliyah mana manusia duduk di dalam kegelapan, gunanya hawa nafsu atas daripada fikiran, apatah lagi nak gunanya ilmu pengetahuan. Tidak. Manusia kalaulah dia itu berat balik nafsu dia di atas akal fikiran dia, apatah lagi ilmu pengetahuan, haula mereka ini tak lebih daripada binatang ternak, balhum adall, bahkan mereka ini lebih teruk daripada binatang ternakan lagi. Lalu cara nak bukanya manusia tadi itu nak jadi orang yang bertamadun, orang ada aryatam, adanya ilmu pengetahuan, pasti dia tadi kena usahanya, kena mencarikan ilmu pengetahuan, yakni kena baca. Sebab itulah Allah Ta'ala waktu turunkan ayat ni, sedangkan Allah Ta'ala tahu kata Nabi kita Muhammad SAW tak pandai baca, sehingga Jibril turun mari dalam keadaan rupa asal.
Turun dalam rupa asal 900 sayap. Satu sayap ni meliputi seluruh dunia ni. Langit ni tak nampak sekarang apa. Apabila paling kau nipu sayap dia, kau nipu sayap dia, nak kita faham kata turun dalam rupa asli. Bagaimanakah Nabi kita sebagai manusia yang biasa duduk bawah bukit tadi itu, duduk dalam gua tadi, tengoknya satu makhluk yang tak pernah tengok, yang dia tak pernah terlintas dalam akal fikiran kata ada makhluk yang besar seumpama ni, ada kekuatan seumpama ni. Berasa kata jiwa dia tu berat, berasa jiwa dia tu berasa takut, berasa nak lari. Tapi Nabi SAW didekati, Jibril itu mendekati akan Nabi, sehingga Nabi itu dipelukkan oleh Jibril. Pegang, Nabi pegang. Allah Ta'ala tu perintah pada Jibril pegangnya Nabi. Pegang di sini mana lagu mana? Yakni pegang hissi, pegang betul lagu. Lalu Jibril kata, "Iqra ya Muhammad." Baca oleh Muhammad, baca. Baca di sini katanya ahli tafsir, tunjuk di depan muka Nabi kita, ni ayat Quran, baca tengok. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, "Ma ana biqari." Aku tak pandai nak baca. Apabila Nabi jawab, "Atamu tak pandai nak baca, aku tak pandai nak baca," apa kita dapat faham daripadanya? Nak ayat kata masa dan suasana yang masa tu orang Arab ni hebat dua ilmu ya. Ilmu mula-mula, ilmu sakut paut dengan qiraah. Qiraah buat lebkunhan, cara kali lagu mana, cara kita nak tolak lagu mana, cara kita nak hipung lagu mana. Tu yang tahu. Hebat orang Arab masalah ni. Yang kedua, ilmu ansab, ilmu sakut paut dengan bakar. Dia tahu tak bakar dia mari daripada mana. Hak lain dia tak tahu. Nak baca tak pandai. Jadi Nabi Muhammad SAW mari daripada keadaan suasana benda sekelilingi dia, mana siapa buat lom dia tadi itu membawa pada Nabi kita ni supaya ramai-ramai. Ghalib daripada orang Arab ni tak pandai baca, ummiyun, tak pandai baca. Nak rakyat atas suasana ni, sing wet lom ni boleh membentukkan diri kita. Kalau kita duduk dengan orang tak pandai pakai mak. Kalau kita duduk dengan orang yang pasal mundur sampai kemat lalang. Kalau kita duduk dengan orang pasal mana, kita akan jadi pasal tu. Maka Nabi Muhammad timur daripada suasana tu, dia kata, "Ma'ana biqari." Aku tak pandai nak baca. Kenapa Allah Ta'ala suruh hajarnya Nabi Muhammad cara baca? Kerana ini adalah pintu pembukaan kemajuan. Siapa dia nak maju, tengok ayat Tuhan. Dalam ayat ni, orang amal lama satu sekali dalam dunia ni, orang putih. Surat di depan tangan. Naik kereta api, hingga nak tunggu nak buat benda karuk pun, orang putih ni. Hingga nak zina pun baca surat. Nas'alullah Ta'ala as-salama wal-afiyah. Ini nak ayat kata mereka tengok pada sejarah kita. Lalu Jibril kata, Jibril peluk rapat lagi. Iqra ya Muhammad. Baca pula. Supaya nak tekan lagi. Nak baca pandai. Nabi kata, "Ma'ana biqari." Sampai ke 3 kali. Lalu apabila sampai 3 kali, "Iqra warai." Baca di belakang aku. Mu tak pandai baca turut aku. Nak royak gapo? Nak royak kata dalam Islam ni suruh turut orang hak pandai kalau kita tak pandai. Jangan kita duduk depan daripada orang hak pandai. Duduk balik belakang orang hak pandai. Barulah kita dapat kemajuan. Barulah dapat pengubahan. Barulah kita dapat duduk depan di atas masyarakat umat-umat mana-mana pun. Baca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Baca olehmu ya Muhammad dengan nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengada. Kalimah khalaq, kalau kita faham kena dengan maksud, yakni Tuhan mengadakan daripada tak ada kepada ada. Nak faham kata Allah Ta'ala ni menjadikan Nabi Muhammad dan segala makhluk daripada tak ada kepada ada. Kuasa nak mengajarnya Nabi Muhammad daripada tak pandai pandai. Tapi kena usaha ambil dengan asbab. Apabila gitu, Jibril alaihi salam suruh Nabi baca, Nabi pun baca turut. Kerana baca turut ni tak payah. Supaya kita tak pandai semaya, mari masjid pandai semaya.
Tak pandai nak puasa lagu mana, mari buka puasa dengan orang puasa, dia tahu. Tak pandai nak buat gapo dalam Islam, dok dengan orang pandai, insya-Allah ni pandai apa kita. Ini perkara yang kita kena tanam di dalam jiwa kita. Baca oleh Muhammad, baca oleh ya Rasulullah, baca. Nabi pun baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ini penting. Manusia, Allah Ta'ala kata dalam Quran, khalaqal insana min 'alaq. Allah Ta'ala jadikan manusia itu daripada darah beku. Yang kita dah berasa hanelang sangat dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita ni asal daripada darah beku. Darah beku ni perkara yang lepas daripada gapo? Lepas daripada ma'im mahin. Daripada air yang hina sebagai maklum bagi kita. Jadikan kita daripada darah yang beku. Nak kita faham kata Allah Ta'ala ni kuasa nak mengembalikan kita pula sekali lagi. Khalaqal insana min 'alaq. Tuhan kata 'alaqatin, supaya nak masuk molek dengan sajuk apa nama Al-Quranul Karim. Pada ayat lain 'alaqatin, daripada 'alaqah. 'Alaqah mana darah beku. Iqra wa rabbukal akram. Baca ya Muhammad, Tuhan kamu itu, Tuhan engkau itu mulia bagimu. Allah Ta'ala mulia bagi Nabi, makna mengajarkan manusia dari mengajarnya Nabi daripada tak tahu kepada tahu. Semulia-mulia manusia, orang wi hadiah pada kita, wi ilmu pengetahuan pada kita. Orang yang menghalangkan diri dia daripada ilmu pengetahuan, seolah kata dia menghalangkan, tolak daripada diri dia hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada dia. Kama dia kata 'allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan manusia perkara yang manusia itu tak tahu. Muskilah yang kita ada di atas dunia hari ni, tak kira masalah gapo-gapo, bab ekonomi, bab politik, bab pengajian, bab tarbiyah, bab gapo, coba bila mari. Kenapakah kita tadi itu tak boleh mengemalkan kekuatan Islam kita dengan cara jelas? Malaikat kita tak tahu. Masalah tak tahu ni dalam Islam dia tak sel lagu tu. Dengan sebab itu sidang Jumaat yang dirahmati, Allah Ta'ala waktu turunkan Quran pada kita supaya nak kita itu teratur masalah jadi molek. Susun ni jadi molek. Daripada tak pandai nak jadi pandai, bagaimanakah cara dia? Kena belajar daripada sikit ke sikit, demi hak tak banyak kepada banyak, benih hak tak kuat kepada kekuatan. Itulah agama kita yang dia itu suruh kita rasa, sedar, faham di dalam masalah kita nak beragama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi 'azza wa jalla wa bi ta'atihi la'allakum turhamun. Sidang Jumaat yang dirahmati, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan beritahu satu perkara. Kita daripada Allah Ta'ala jadikan kita daripada perkara yang tak tahu.
Allah Ta'ala telah firman di dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah Ta'ala keluarkan kita daripada perut ibu kita ni dalam keadaan kita tak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah Ta'ala jadikan telinga, mata, akal fikiran, la'allakum tashkurun, supaya kata kita itu syukur. Syukur di situ pakat sebulak suara alim ulama kita kata, gunakan alat tiga tadi itu, kita pergi cari ilmu pengetahuan menghiasikan diri kita. Umat manusia, siapa dia ada ilmu pengetahuan di dalam diri dia, tak kira midai mana-mana, dia akan berjaya di dalam dunia ini. Tapi kalau kamu nak berjaya di dalam dunia dan akhirat sekali, hendaklah kita itu mendahului ilmu agama, hak sakut baut dengan fardul ain dan fardul kifayah. Lepas daripada tu kita mengajilah, carilah ilmu pengetahuan yang kita nak pakai hidup di atas muka dunia yang sementara ini. Orang pesitulah orang yang Allah Subhanahu wa taala kata dalam Quran, yang kita senantiasa kata, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di antara manusia ada yang mereka minta daripada Tuhan wi pada dia tu dunia semata-mata, tak reti fardul ain fardul kifayah, amat tak tahu, ikut aku. Hak pesen ni wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dia tak akan ada apa-apa di akhirat esok. La syai, tak ada gapo sekarang habuk. Ni nak wi kita faham. Tuhan wi dalam dunia ni nak gapo boleh. Tapi akhirat tak ada gapo, la khalaq, tidak ada gapo sekarang. Tapi hak kita nak sidang Jumaat yang dirahmati, sidang saudara yang dihormati di dalam bulan Ramadan al-Mubarak, kita ni masuk di kita kata wa minhum may yaqul, daripada manusia mereka yang berkata rabbana atina fid dunya hasanah, beri kepada kami dunia ni hasanah. Hidup dunia secara molek, jangan dia minta sedekah orang. Jangan duk jadi tangan bawah sama. Jangan jadi orang tak pandai sama. Dalam dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, dan di dalam akhirat esok masuk pula syurga sekali dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, wa qina azabannar, dan minta Tuhan tu menjauhkan kita daripada neraka. Hak lagu tulah Tuhan kata faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang berjaya lepas diri daripada api neraka, orang pesan ni orang berjaya sungguhnya. Itulah sidang Jumaatnya dirahmati sebagai pengingatan pada tengah hari yang mulia ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wansur 'ibadaka muwahhidin waj'al Allahumma hadzal balada aminan mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقيموا الصلاة.